Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Mauzi. Jumpa kita sekali ni dalam satu renungan satu renungan untuk guru dalam pengajaran. Dan tajuk yang saya ingin bincangkan pada hari ini ialah tentang bagaimana untuk mengajar dengan berkesan okey. Mengajar dengan berkesan dan mudah saja, okey, dan mudah. Saya bagi saya lah, saya ingin ketengahkan kepada anda semua para guru bahawa mengajar tu bukan susah lah mengajar tu Mengapa guru perlu ada kita katakan tekanan tension bila kita mengajar, okey. Dan mungkin bila kita mengajar kita tersilap dalam menetapkan matlamat bila kita tersilap atau salah dalam menetapkan matlamat, jadi mungkin menjadi beban bagi kita kan. Okey. Jadi bagi saya pengajaran ni mudah je. Kita tidak perlu menjadikannya sukar lah. Dan ini kita kena letak kita punya matlamat kita. Sebenarnya matlamat kita mengajar ni apa dia? Okey. Jadi mungkin kita ada beberapa matlamat yang saya rasa perlu kita lihat. Matlamat yang pertama ialah matlamat kita cenderung para guru untuk menjadikan pelajar memahami pelajaran. Untuk pelajar memahami pengajaran kita. Okey. Dan yang kedua biasanya untuk pelajar dapat skor. Okey. Itu matlamat umum lah yang biasa kita ni matlamat untuk pelajar pandai pertama dan yang kedua untuk skor. Okey. Jadi bila kita letak begitu, bagi saya membebankan kita lah membebankan kita. Sebab kita seolah-olah meletakkan kita sebagai fokus. Guru sebagai fokus. Kita anggap bahawa kita ni mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk mengubah pelajar menjadi budak yang pandai, menjadi budak yang skor. Itu yang masalahnya. Kita sebagai guru, kita meletakkan diri kita dalam situasi yang aktif. Okay? Dan kita rasa macam pelajar tidak berkemampuan. Ini yang masalahnya. Secara tidak langsung kita nampak seolah macam pelajar kita tidak berkemampuan. Kita rasa macam kita yang perlu buat segala-galanya untuk memastikan pelajar itu berjaya. Pelajar itu menguasai pelajaran dia. Pelajar itu skor. Kita rasa macam usaha kita. Itulah yang kita kata saya istilahkan sebagai berpeluh cikgu. Setiap hari berpeluh, setiap berfikir macam mana nak jadikan budak pandai. Macam mana nak jadikan budak skor. Macam mana nak jadikan budak faham. Berfikir kita. Okey? Jadi kalau kita letak begitu, menjadikan budak pandai, budak faham, budak skor, nampaknya kita lah yang aktifnya. Teruklah cikgu. Kalau kita lihat, kita ada 30 dalam satu kelas, 30 pelajar dalam satu kelas. Kalau kita mengajar pula 3 kelas, mengajar pula 4 kelas, murid kita ada 100 lebih. Nak jadikan mereka pandai, nak jadikan mereka cemerlang, beratlah cikgu. Okey. Jadi saya meletakkan kalau kita tidak boleh nak menjadikan dia pandai, skor dengan sekelip mata sebenarnya. Okey. Jadi cikgu lah bila kita lihat bila cikgu ada matlamat begitu, cenderunglah cikgu akan mengajar dengan
dengan cara yang terbaik lah mengajar. Dan masalahnya ialah bila masuk dalam kelas jumpa pula dengan pelajar yang kurang berkebolehan. Okey. Jadi bila jumpa dengan pelajar berkebolehan menyebabkan pengajaran guru terganggu, tersangkut, agak perlahan. Dan cikgu pun mulalah kemungkinan besar akan lebih melayani pelajar yang cemerlang. Dan di masa yang sama mungkin agak kurang memberi penekanan kepada pelajar yang agak kurang berkebolehan. Dan inilah sebenarnya punca. Dan bila benda ini berlaku secara berterusan, kita kena lihatlah bila kita buat benda ini secara berterusan, memberi penekanan kepada budak-budak yang pandai dan kurang memberi penekanan kepada pelajar-pelajar yang kurang dapat mengikuti pengajaran kita, menyebabkan semakin hari semakin ramai, bertambah bilangan pelajar yang bermasalah dalam kelas kita. Sebab kita memberi tumpuan kepada yang pandai. Bila yang pandai itu kita ajar betul-betul, dah lama kelamaan ada di kalangannya yang tersangkut. Yang pandai pun tersangkut dan bilangan yang pandai ini akan berkurang, dan sebaliknya bilangan pelajar yang bermasalah akan bertambah. Begitulah kita lihat daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tingkatan 1 mungkin pandai, ramai yang pandai pelajaran yang kita ajar kan, tapi bila masuk seterusnya tingkatan 2, tingkatan 3, yang pandai makin berkurang. Dan bila dekat dengan peringkat SPM, yang pandai lagi kurang. Ini yang masalahnya. Begitu juga peringkat sekolah rendah. Kalau peringkat sekolah rendah daripada sejak 1 pelajar pandai, aktif, tapi bila dah naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke darjah yang lebih tinggi, bilangan akan berkurang. Okey. Inilah yang masalahnya. Sebab kita terlalu memberi tumpuan kepada pelajar yang pandai untuk mencapai hasrat kita, pelajar cemerlang, pelajar pandai, pelajar dapat grade yang terbaik. Okay, sebenarnya dalam pengajaran ni kita jangan lupa, kita ada 3 tahap. Paling kurang kita ada 3 tahap. Okay, ini yang masalah. Bila kita mengajar dengan 1 tahap aja, okey, dengan 1 tahap aja. Bila kita mengajar ada 1 tahap saja, mungkin menyemukarkan kita. Apa itu tahap? Bagi saya, dalam pengajaran ni sekurang-kurangnya ada 3 tahap yang penting. Tahap yang pertama ialah tahap pendedahan. Tahap pendedahan. Okey. Dan tahap kedua adalah tahap pengayaan. Okey. Tahap yang kedua ialah tahap pengukuhan, tahap pengukuhan. Tahap yang pertama adalah pendedahan, tahap yang kedua adalah tahap pengukuhan, dan tahap yang ketiga adalah tahap pengayaan. Okey, tapi dalam situasi harian pengajaran guru, ramai yang memberi penekanan kepada yang pertama, iaitu pendedahan. Jadi bila dia mengajar bila dia mengajar dalam bilik kerja, dia harap bila mengajar saja budak pandai, bila mengajar saja budak berkebolehan, maka dia ajarlah bersungguh-sungguh dengan gaya teknik tertentu, mengajar dengan perlahan, dan akhirnya perlahan bila dia memberi tumpuan lebih kepada pendedahan, dia lupa bahawa itu hanya pendedahan. Dia ingat dengan mengajar terus budak boleh pandai. Okey? Tetapi apabila mereka mengajar, ada pelajar yang tidak berkemampuan, menyebabkan cikgu berputus asa. Jadi sebab itulah penting kita tahu bahawa peringkat pertama adalah peringkat pendedahan. Anda buat macam mana pun, mengajar macam mana pun, slow macam mana pun, tetap dia jadi pendedahan. Bila pendedahan, maksudnya pelajar tidak akan dapat menguasai dengan baik lagi. Sebab itu pendedahan.
Sebagai contoh lah, kalau anda pergi ke satu tempat, kita bawa pelajar kita pergi ke satu tempat yang baru. Kali pertama kita bawa dia, okey, kita ngajar, kita suruh dia belajar di situ, tengok persekitaran, perhati, tetap dia tidak akan faham. Sebab itu kali pertama pendedahan, dia masih lagi tengok, dia masih lagi melihat sesuatu dengan matlamat untuk apresiasi, untuk penghargaan. Dia belum belajar lagi. Sebab kali pertama dia tengok dulu situasi dan sebagainya. Sebab itu kalau kita mengajar slow pun, mereka tidak akan dapat pandai dengan sekali pengajaran. Okey? Jadi ini yang berlaku kepada sebilangan guru bila dia mengajar, dia rasa dia mengajar dengan baik dan dia rasa dia perlahankan pengajaran dengan harapan pelajar dapat menguasai, dan akhirnya mereka akan berputus asa apabila sebahagian daripada pelajar tidak dapat menguasai. Dan bila masa berlalu dan bila dekat dengan akhir tahun, didapati silibus tidak dapat selesai dan mereka akan berputus asa. Dan pada masa itu mereka akan mengajar dengan cara mengejar-ngejar waktu untuk menghabiskan silibus. Jadi sebab itu pentingnya kita tahu bahawa peringkat yang pertama adalah pendedahan. Pelajar tidak akan dapat menguasai dengan baik sebab mereka akan didedahkan. Mereka hanya pada tahap pendedahan. Jadi bila kita mengajar, sebab itu kita kena rancang betul-betul. Bila lama masa untuk sesuatu proses pendedahan. Untuk sesuatu tajuk, untuk satu bab, kita kena tentukan berapa lama masa untuk kita gunakan untuk pendedahan. Okey? Lepas itu bila kita dah dedah, kita tahu bahawa bila kita buat pendedahan, pelajar kita masih lagi belum menguasai dengan baik. Sebab mereka akan didedahkan. Dan kita terus mengajar kepada tajuk yang seterusnya. Walaupun pelajar kita kurang faham, kita terus pada pelajar yang berikutnya. Dan pada masa itulah kita kena cuba mengingat kembali. Dan kalau kita perlu guna juga sebagian masa untuk looking back, tengok ke belakang. Untuk belajar semula apa yang sudah dipelajari sebelum. Dan itulah yang kita panggil pengukuhan. Proses pengukuhan ini, kalau kita beri tugasan kepada mereka, mungkin tugasan dalam bentuk kumpulan, tugasan dalam bentuk individu, dan kita bincangkan semula selepas itu. Beberapa ketika selepas itu. Jadi kita kena peruntukkan waktu kita, rancang betul-betul supaya ada masa untuk proses pendedahan. Ada masa untuk proses pengukuhan. Okey? Ada proses untuk pengukuhan. Pada masa pengukuhan inilah sebenarnya yang memberi mereka lebih kefahaman. Sebab tu bila kita mengajar benda-benda tajuk, walaupun kita bergerak kepada tajuk yang baru, kita mesti cuba lihat kembali pelajaran yang sebelum. Okey, ada juga kajian yang kata kita perlu mengingat kembali, perlu membuat pengukuhan dalam masa 24 jam. Itu terbaiklah, tapi maksudnya dalam secepat yang mungkin. Sebab kita buat secepat yang mungkin itulah menjadikan pengajaran yang mereka pelajar melalui proses pendedahan tadi dapat dikukuhkan. Pada masa itu mereka akan lebih faham. Okey? Jadi kalau kita rancang betul-betul, pengajaran kita tidak akan perlahan. Pelajaran kita akan bergerak mengikut tahap yang tertentu. Okey? Dan yang ketiga adalah tahap pengayaan. Tahap pengayaan inilah tahap yang kita kata bagaimana untuk menjadikan mereka lebih mahir, lebih berpengetahuan. Dan ini sudah tentu memerlukan kita merancang waktu selepasnya. Selepas dia ada proses pendedahan, sebab ada pengukuhan, dan ada waktu selepasnya itu pengayaan. Dan kesilapan kita ialah pengayaan ni kita buat penghujung sekali, ulang kaji selepas kita dapati pelajar nak menghadapi peperiksaan, baru kita buat pengukuhan. Sedangkan pada masa itu kemungkinan proses mereka yang telah mereka kuasai semasa proses pendedahan dan
Dan pengukuhan tadi pada masa itu kemungkinan mereka sudah lupa. Sudah terlalu lama. Sebab proses pengajaran ni kalau boleh kita rancang betul-betul supaya berlaku dalam bentuk bentuk cyclic, bentuk cyclic. Bentuk cyclic. Makna dia proses ini berulang daripada pendedahan, pengayaan, pendedahan, pengukuhan, pengayaan. Pendedahan, pengukuhan, pengayaan. Pendedahan, pengukuhan, pengayaan. Proses ini berlangsung secara cyclic. Sebab itu bila kita rancang betul-betul, masa kita tidak akan terbuang. Masalah kita yang kita kata masalah ni, kita nak jadikan budak pandai, kita nak jadi budak cemerlang. Sebab itu kita semuanya kita diurus oleh kita. Sepatutnya kita memberi masa untuk belajar sendiri. Kita kena sebenarnya yang paling penting bukan kita, tapi pelajar. Pelajar mencemerlangkan diri dia. Macam mana kita nak berfikir nak menjadikan pelajar itu cemerlang? Jadi tugas kita ialah kita kena tahu sikit sebanyak approach yang sesuai lah. Dia sesuai, pendekatan yang sesuai, strategi yang sesuai dalam pengajaran. Okay? Dan saya akan cuba bincangkan beberapa lagi, banyak lagi tentang bagaimana nak menjadikan pelajar tu berkeupayaan untuk belajar sendiri yang lebih berkesan. Sebab cikgu tidak mampu untuk menjadikan mereka skor, mereka pandai, tapi sebenarnya pelajar tu sendiri. Jadi kita kena berusaha ke arah itu. Barulah kita tidak membebankan diri kita. Kalau kita membebankan diri kita dan tidak membebankan murid, maka pengajaran kita akan menyukarkan kita lah. Sebenarnya pengajaran ni seharusnya kita kata dengan satu istilahnya, kita jangan membebankan diri kita, membebankan murid. Sebab murid itulah yang nak belajar. Tapi bagaimana kita nak mengurang beban dia? Itulah strategi pengajaran. Sebab itu saya cadangkan guru-guru ni kena menguasai teori pendekatan terbaru yang berdasarkan pada kajian-kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji. Barulah pengajaran kita akan lebih berkesan. Jadi itu saja untuk kali ini dan kita jumpa lagi lain kali dalam tajuk-tajuk yang lain. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Saya Dr. Mauzi, kita jumpa lagi.